Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya mursalin wa ala alihi ashabi ajma'in. Saudari, terima kasih kerana sudi bersama kami sekali lagi bagi kita memeriahkan seminar Kewangan Islam Kebangsaan 2020 secara atas talian bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Kita ambil kesempatan ini untuk ucap terima kasih kepada rakan-rakan agensi penganjur Institut Pengurusan Inovasi Zakat Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Universiti Antarabangsa Sultan Abdul Halim UNISYAM dan UiTM Merbuk. Dan juga kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pembentang-pembentang yang telah berjaya membentangkan kajian masing-masing. Sesedari pada petang ini bagi menyambung perbincangan dalam seminar Kewangan Islam Kebangsaan secara atas talian Lembaga Zakat Kedah pada hari ini, kita mengundang dua orang tetamu yang tak asing dalam dunia penyelidikan di negara kita. Bersama dengan kita yang berbahagia Profesor Dr. Ayub Cik Ahmad daripada Universiti Utara Malaysia, TNC, Timbalan Chancellor Inovasi, Penyelidikan dan Inovasi Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat melengkapkan ibadat Ramadan, Prof. Terima kasih, insyaAllah. Doakan kami dan kita sentiasa saling mendoakan. Ya, insyaAllah. Baik, dan yang kedua tetamu kita pada petang ini yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Rizal Afandi Cik Ismail, Timbalan Net Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Al-Bukhari International University. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Prof? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Seri wajah orang anak kelahiran Yan. Selamat melengkapkan ibadat Ramadan Prof. Ya, terima kasih, insyaAllah. Sebelum itu, Prof, sebelum kita mulakan perbincangan kita pagi ini, saya tengah petang ini, saya ingin sikit santuni rakan-rakan yang sedang mengikuti perbincangan kita. Adakah suara kita bertiga dapat didengari dengan jelas? Kepada rakan-rakan yang ikuti perbincangan kita, perbincangan kami petang ini, mohon kita share dengan rakan-rakan. Maklum kita di mana anda berada dan adakah suara kami didengari dengan baik. Prof Ayub dari sedang bercakap di pejabat di UUM. Ya, saya di pejabat. Kebetulan hari ini ada mesyuarat sebelah pagi, terus tunggu sampai petang lah. Terima kasih banyak. Walaupun penantian tu satu penyiksaan, tapi demi kebaikan. Faham saya lah pukul 3 petang. Dr. Rizal. Ya. Di pejabat. Saya daripada rumah, work from home. Di Yan lah. Dah ada di Jitra, rumah di Jitra. Oh, tak jauh. Dan saya juga daripada rumah. Okey, terima kasih Abdul Syakur, suara jelas, terima kasih. Syuhada jelas, terima kasih. Rin, terima kasih. Rakan-rakan yang lain. Okey, saya buat kesimpulan bahawa perbincangan kita petang ni, suara kita dapat didengari dengan jelas, Prof. Petang ni urus dia seminar Kewangan Islam ni bagi tajuk dekat kita untuk kita sembang petang ni, Prof, ialah mengenai dengan kepentingan penyelidikan dan inovasi dalam membasmi kemiskinan. Jadi saya ingat dua tokoh yang ada depan saya ni saya tak perlu lagi dalam dunia akademik di tanah air, tak perlu lagi saya perkenalkan. Saya ingat Tok Guru saya pesan Prof Ayub. Ya. Saya punya ni introduce dia dalam majlis beram, lepas tu dia habaq satu ya. Orang yang terkenal tak perlu diperkenalkan. Saya ingat Mbala. Jadi dalam dunia akademik ni saya ingat dua tokoh yang tak perlu saya perkenal. Cuma kita terus perbincangan kita, Prof. Seperti mana kita sebut tadilah bahawa terima kasih kepada UUM, terima kasih kepada Al-Bukhari University, dan sejak terima kasih kepada dua tokoh kita petang ni kerana sudi meluangkan masa.
kalau kita di universiti di UUM kita sudah ada IPIZ, Institut Pendidikan Inovasi Zakat. Sejauh mana Pro melihat, kita bincang dengan Pro Ayub dulu, dengan penubuhan IPIZ, Institut Pendidikan Inovasi Zakat di UUM, sedikit sebanyak saya amat yakin dapat memberi sesuatu suntikan penyelidikan dalam mencari kaedah-kaedah inovasi yang terkini bagi tujuan membasmi kemiskinan khusus di Malaysia, khususnya di Kedah. Sejauh mana peranan yang boleh dimainkan oleh Pusat Inovasi dan Penyelidikan ni, Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat Syekh Zakaria daripada Lembaga Zakat, CEO Lembaga Zakat Negeri Kedah, kerana menjemput saya ke forum ini untuk sama-sama berbincang dan berkongsi pengalaman berkenaan pendidikan dan bagaimana boleh membantu kerajaan, agensi-agensi kerajaan dalam membasmi ataupun sekurang-kurangnya mengurangkan kadar kemiskinan ke tahap yang lebih rendah. Seperti yang kita semua sedia tahu, di UUM kita mempunyai beberapa, agak banyak juga kita panggil Center of Excellence, pusat kecemerlangan yang secara khususnya melakukan pelbagai penyelidikan bergantung kepada bidang di pusat kajian masing-masing. Salah satu yang baru kita tubuhkan kira-kira 2 tahun lepas, di awal 2018, ialah IPIZ, Institut Pendidikan dan Inovasi Zakat. Dan institut ini ditubuhkan sebenarnya bila kita bekerjasama dengan Lembaga Zakat, satu daripada hasil daripada kerjasama dengan Lembaga Zakat ialah penubuhan IPIZ ini yang bertanggungjawab untuk menyelaras research dan kerja-kerja inovasi berkaitan pembangunan zakat dan inovasi zakat dan sebagainya. Dan IPIZ juga dipertanggungjawabkan untuk mengurus dana yang kita perolehi daripada Lembaga Zakat melalui sumbangan zakat staf-staf di UUM juga. Dan kita setakat ini sejak ditubuhkan sekitar awal 2018, saya rasa sudah hampir 100 penyelidikan yang kita buat, walaupun tak semuanya siap lagi, ada sebahagian dah siap. Dan kita nampak bahawa dengan adanya IPIZ ini, kajian berkenaan dengan zakat akan menjadi lebih tersusun dan terfokus. Dan kita juga bekerjasama dengan Lembaga Zakat, selain daripada setakat menguruskan dana, kita juga mengadakan seminar seperti tahun lepas kita adakan di Langkawi, yang saya rasa agak mencapai kejayaan juga dalam kita mengumpulkan sarjana penyelidik daripada dalam dan luar negara untuk hadir bersama-sama berkongsi tentang pengalaman, tentang pencapaian dalam zakat. Dan kita juga di Lembaga Zakat, di IPIZ juga membantu dari segi kutipan zakat dan juga mewawarkan apa-apa aktiviti di Lembaga Zakat di UUM juga. Dan berbalik kepada soalan dalam membantu membasmi kemiskinan tadi, kita di UUM terutamanya, kita mengembeling semua tenaga yang ada di sekolah-sekolah ataupun kita panggil pusat pengajian. Dan bila dia sebut school ni, dia terjemahkan sebagai sekolah. Orang salah faham lah nanti. So kajian-kajian yang dibuat di bawah IPIZ ni bukan setakat melihat daripada aspek-aspek tertentu seperti ekonomi dan sosial saja, tapi juga melibatkan bidang-bidang seperti computing, ini bidang Prof Rizal ni,
dan juga bidang-bidang lain, statistik, pembentukan apps dan sebagainya. So dengan tim daripada lembaga zakat yang kuat dari segi IT background bersama dengan UM, kita percaya masa mendatang kita akan menjadi lebih IT savvy dan juga mungkin lebih digital dari segi approach InsyaAllah. kepada masyarakat. Dan kita boleh lihat sekarang dari segi transparansinya di lembaga zakat begitu jelas sekali, di mana kita boleh secara saya katakan real life ataupun online, kita boleh menyemak dari segi pembagian zakat, kutipan zakat dan juga masjid-masjid mana yang terlibat ataupun yang di seluruh negeri Kedah sebenarnya. Dan saya rasa ini pencapaian lembaga zakat yang sangat baik dan UUM sentiasa akan berusaha untuk membantulah. Terima kasih. Ya, kajian-kajian yang setakat ini yang siap pun saya rasa sudah beberapanya sudah pun boleh diterima pakai oleh lembaga zakat. Umpamanya kajian tentang indeks kualiti perkhidmatan zakat negeri Kedah. Saya percaya ini adalah satu kajian yang baik yang dari semasa ke semasa boleh membantu juga lembaga zakat untuk terus mempertingkatkan kualiti yang sememangnya telah baik pada satu tahap yang dicemburui oleh lembaga zakat yang lain lah. Dan kita harap boleh kita kongsi dengan lembaga zakat di negeri-negeri yang lain juga. Dan model pembangunan apps untuk menjejak asnaf mudah alih juga telah berjaya disiapkan, dan saya percaya dalam masa yang sesuai kita boleh sama-sama menggunakan apps ini yang dikaji oleh penyidik UM. Sebenarnya salah satu daripada kriteria yang saya minta dilakukan di IPIS ialah kajian-kajian ini mesti disertai oleh sama ada pihak lembaga zakat ataupun pihak luar yang mempunyai kita katakan pengalaman praktikal di lapangan. So supaya dia tidak terlalu akademik dan tidak terlalu theoretical. So saya rasa dengan cara ini kita boleh membantu lembaga zakat, dan dalam masa yang sama kita boleh menyumbang kepakaran yang ada di UM untuk menambahkan lagi zakat dan memberikan keyakinan kepada pemberi zakat, dan juga untuk menambah efisiensi dan effectiveness, keberkesanan dan kecekapan dalam pengurusan zakat. Cakap itu dulu. Terima kasih Prof. Ada orang bertanya kita tentang IPIS. IPIS adalah satu institut penyelidikan inovasi zakat kerjasama di antara Zakat Kedah dan UUM. Yeah. Dan Alhamdulillah Prof, saya masuk tahun yang ketiga. Kita dah IPIS 2 tahun. Saya sudah terasa bahang kesan daripada penyelidikan dan hasil-hasil kajian yang dapatan yang kita dapat daripada kajian tersebut. Dan ini sudah pastilah akan menambahkan keyakinan kami dalam mengurus, melaksana tugas dan tanggungjawab yang lebih efisien dan transparent. Yang kedua, teknologi ini kita yakin akan lebih membantu kita. Dan begitu juga, terima kasih Prof. Kita berbalik kepada Prof Rizal. Prof, di Al-Bukhari University juga kita dimaklumkan adanya pusat Yunus Center. Sudah pastilah dikaitkan dengan kajian mengenai dengan inovasi dan kemiskinan. Dan sejauh mana Prof melihat bahawa dengan tertubuhnya Yunus Center di Al-Bukhari University ini boleh membantu usaha bersama semua pusat zakat di Malaysia, khusus di negeri Kedah, Prof. Terima kasih Puan Syekh Zakaria selaku moderator dan juga sebenarnya CEO lah, CEO Lembaga Zakat di Kedah sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Salam. semua yang melihat secara live di FB. Bagi pihak AIU, Al-Bukhari International University, kami ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Lembaga Zakat kerana menjemput untuk berkongsi apa yang ada sebenarnya di AIU ini untuk kita melihat dan bersama-sama membantu untuk kita dari segi
mereka yang di dalam kelompok kemiskinan ini. Seperti mana yang Tuan Syekh katakan tadi itu, ya memang di AIU ni tidaklah seperti mana besarnya di UUM macam Prof Ayub kata tadi itulah. Kami hanya ada satu sahaja pusat kecemerlangan pendidikan buat masa ini, yang mana dia dikenali sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bagi inovasi dan juga pembangunan sosioekonomik. Dan di mana di bawah pusat kecemerlangan pendidikan ini juga terdapat satu center yang kita tubuhkan, iaitu Yunus Social Business Center. Ini kalau mungkin ada yang mungkin kurang mengenali Yunus Social Business Center ni, merupakan satu social business center yang telah pun dipraktikkan oleh Prof Yunus, iaitu penerima Nobel Keamanan pada tahun 2006, yang mana telah membantu komuniti di Bangladesh. Prof Yunus ni daripada Bangladesh lah, dengan menghasilkan sistem microcredit, microfinance, untuk memberi kredit kepada mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang bisnes tetapi dalam modal yang agak kecil. So bagi YSBC, kalau dari singkatan iaitu Yunus Social Business Center, kami ini merupakan yang ketujuh lah cawangannya di Malaysia, yang mana beberapa cawangan lain di beberapa universiti yang lain, universiti awam dan juga universiti swasta. Tetapi kalau di dunia ni kita ada lebih kurang 80 lebih lah cawangan YSBC di seluruh dunia, dan sangat aktif dan juga merupakan menjadi pendorong lah kepada AIU sendiri, kerananya founder kami lah, pengasas universiti, memang mengharapkan niche area untuk AIU itu sendiri adalah fokus kepada bidang social business. So disebabkan itu tertubuhnya YSBC inilah. So izinkan saya share slide. Sila. Okay, sekejap. Sebenarnya YSBC ini ataupun Yunus Social Business Center, so ditubuhkan pada tahun 2019, so masih baru lagi, dan juga seperti mana yang saya terangkan tadi, memang fokus areanya hanyalah pada social business. Dan kami ini bercita-cita lah, seperti mana universiti yang mempunyai pusat pendidikan yang lain, menjadi satu global reference center di tahap peringkat dunia lah. So apa sebenarnya intipati ataupun konsep kenapa tertubuhnya YSBC ini di AIU? Ada lebih kurang 5 pillars yang kami cuba bangunkan supaya YSBC di AIU ini memberi manfaat kepada bukan saja kepada negeri Kedah, malahan kepada seluruh Malaysia dan kalau boleh seluruh dunia. So yang pertamanya kita ingin membawa kepada kemakmuran bagi mereka yang berada di kelompok komuniti B10. Kita bukan sahaja ingin melihat pada B40 ataupun B20, tetapi juga kita melihat lebih spesifik lagi kepada B10, yang mana saya percaya komuniti miskin Tegar ini yang mendapat pendapatannya kurang daripada RM500 menjadi orang kata perbualan tambahan pula pada masa kini lah dengan situasi COVID ni, mereka ni agak tersepit dengan pendapatan yang tidak menentu dan sebagainya. Disebabkan itu tertubuhnya YSBC di AIU ni untuk melihat bagaimana kita boleh membawa nilai-nilai kemakmuran untuk komuniti B10 ini. Dan seterusnya kita ingin melihat bagaimana kita boleh cuba mewujudkan sustainable livelihood opportunities untuk kelangsungan hidup kepada mereka di dalam kelompok B10 ini juga. Dan juga pada masa yang sama, kami juga ingin mewujudkan, memperkenalkan selain daripada KPI lah, seperti mana yang kita selalu dengar KPI, Key Performance Indicator, tetapi dari segi bagaimana kita mengukur tahap kecemerlangan kelompok kemiskinan ini dapat keluar daripada situasi sekarang ni, kita ada dinamakan Key Transformation Index, KTI, yang mana kita cuba wujudkan, kita cuba pantau dan kita lihat hasilnya pada masa akan datang. Dan seterusnya kita juga melaksanakan program-program pembangunan dari segi komuniti B10 ini menerusi Household Transformation Plan yang mana telah dibangunkan. Nanti saya akan terangkan sedikit tentang apakah sebenarnya HTP yang telah kami pun fikirkan, telah pun menyediakan grant pendidikan untuk penyelidik bukan saja di AIU tetapi juga di beberapa universiti yang lain untuk bekerjasama bersama-sama untuk membangunkan sistem yang cuba kami untuk ketengahkan di bawah YSBC. Dan terakhir sekali itu seharusnya lah sekiranya
keempat-empat pillars itu berjaya untuk dicapai, kami mengharapkan ia menjadi satu panduan ataupun hallmark kepada keseluruhan YSBC yang ada di seluruh dunia. So dari segi KTI tadi, sebenarnya dia sangat simple saja. Semuanya mungkin kita ada yang pernah terfikir dan juga mungkin ada yang dia macam ada lompang-lompang dia tu. So sekarang ni kami cuba memberikan satu nilai impak. Kita panggil sebagai indeks kemakmuran. Bagaimana kita boleh memastikan mereka yang berada di kelompok B10 ini, terutama sekali kami memang menjadi orang kata fokus utama pendidikan kami ini di negeri Kedah lah. Dan kami menggunakan baling dan juga SIG ni sebagai test bed. Di kampung Perayuk lah. Kerana kami tahu di Kedah ni orang kata antara kawasan yang di bawah kategori B40 dan ke bawah itu adalah di kawasan baling dan SIG. So untuk key transformation indicators ni, kita pertamanya paling simple, kita ingin menilai dan juga memantau dari segi bagaimana mereka boleh meningkatkan pendapatan isi rumah mereka. Dan selain daripada meningkatkan, macam mana mereka boleh memastikan ianya ada kelangsungan dari masa ke semasa. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimanakah adakah mampu mereka untuk membuat penyimpanan, household saving. Dan yang ketiganya, adakah mereka mampu menyediakan aset ataupun mengumpul aset. Bukanlah aset yang besar-besar lah, tapi at least kelengkapan rumah contohnya dan sebagainya, adakah mereka mampu atau tidak. Itu adalah salah satu KTI yang telah kami cuba gariskan. Yang keempatnya, melihat dari segi adakah mereka mampu untuk menyediakan keperluan harian mereka, basic human needs itu sendiri. Dan yang kelima ni, selain daripada mereka ni bekerja di kata makan gaji lah, dapat upah harian dan sebagainya, kita juga cuba menghasilkan mereka ni sebagai job creators, self-employment. Dia kena cuba orang kata buat bisnes sendiri ataupun dan sebagainya untuk meneruskan kelangsungan hidup ni dengan lebih berjaya lagi. Dan sebenarnya di ultimate lah, yang paling sekali orang kata kalaulah berjaya untuk pillars yang ke-6 dan ke-7 ni merupakan satu pencapaian yang sangat memberangsangkan lah. Dan saya percaya lembaga zakat pun teruja lah kalau ni kan, yang mana sekiranya daripada pillars 1 sehingga 5 tu berjaya dicapai, insya-Allah pillars ke-6 dan ke-7 ni merupakan selain daripada sekarang ini mereka ni golongan yang berada di komuniti kelompok B40 ataupun ke bawah ni B20 atau B10, mereka ini bukan sahaja sekarang ini penerima zakat seperti mana yang Asyik Azhar Tuan Haji Syekh banyaklah tadi pun boleh pada Yan katanya memberi sumbangan dan sebagainya, tetapi kami mengharapkan komuniti ini pada masa yang akan datang mereka akhirnya keluar daripada kelompok B40 ataupun B10 itu tadi dan seterusnya mengeluarkan zakat semula. Ini maknanya selain daripada sekarang ni dia menerima zakat, pada akhirnya nanti sekiranya orang kata KTI, HTP dan juga SLO yang saya bincangkan di awal tadi itu, pillars YSBC, sekiranya berjaya dicapai, kita nak melihat impak mereka tu hanya bukan sahaja berjaya dalam hidup, tapi pada akhirnya dapat mengeluarkan zakat dan yang terakhir sekali dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu mengerjakan haji. So itu antara orang kata basic principles of KTI yang cuba dibangunkan oleh AIU. Dan melalui proses ini AIU memandang serius lah. Memang kami melihat dengan adanya YSBC di Al-Bukhari International University, kami ingin berganding bahu untuk bersama-sama dengan semua penyelidik seluruh Malaysia untuk kita membantu melihat bagaimana kita boleh mengeluarkan kelompok dari segi B10 itu tadi keluar dan menjadi seseorang yang berjaya. So disebabkan itu AIU menyediakan peruntukan yang agak besar, saya percaya. Dalam fasa yang pertama ini sahaja kita telah mengeluarkan kalau boleh saya nyatakanlah lebih kurang RM1 juta untuk betul-betul kita menggunakan test bed di baling dan SIG ni untuk membawa ataupun membuktikan yang masyarakat di bawah B40 ataupun B10 itu tadi boleh keluar daripada kelompok itu dan seluruhnya berjaya dalam kehidupan mereka. So untuk tujuan itu kami pun telah bekerjasama dengan beberapa universiti dan ini kami menggunakan konsep quintuple helix yang mana kita bergabung antara akademia,
dari segi badan kerajaan, industri, komuniti dan juga persekitaran kita untuk berganding bahu menghasilkan 4 research cluster ini tadi. Yang ini tadi yang relate dengan pillars of the YSBC yang saya sebutkan awal tadi. Yang pertamanya kita ingin mengeluarkan inequality database ataupun kita panggil sebagai e-makmur. Yang mana sekarang ini merupakan fasa pertama sebab grant ini kami telah pun memberikan kepada UUM salah seorang penerima grant. Saya rasa Prohayu pun kita ada USM dan juga rakan daripada USIM yang terlibat bersama-sama dengan penyelidik AIU. Di peringkat yang awal pada tahun yang pertama ini, sebab grant ini bermula pada bulan Februari tahun ini. So masih di peringkat awal, tetapi disebabkan oleh orang kata MCO ni terpaksa berhenti seketika. Tak tahu nak buat apa sebab apa dia kena pergi field site baru boleh menjalankan kajian ini. So yang pertama kami ingin menghasilkan database e-makmur yang mana boleh kita garapkan komponen-komponen ataupun komuniti kelompok di Baling dan Sik tadi. Ada beberapa test bed yang telah kami kenali, Kampung Rabung dan sebagainya, untuk kita jadikan sebagai satu database yang bermanfaat untuk tujuan masa hadapan. So ini merupakan research cluster yang pertama yang kita melihatlah perkara ini dan diberikan sejumlah peruntukan grant untuk perkara ini. Yang keduanya, setelah database ini ada, kita ingin melihat pula e-tracking on the CLO tu, maknanya Sustainable Livelihood Opportunities tu, bagaimana kita boleh track kelangsungan hidup mereka. Hasil daripada mereka yang sekarang ini, yang mereka dapat, contohnya lah kalau di Baling tu ada yang penoreh getah contohnya. So bagaimana kita nak pastikan adakah cukup dengan hanya penoreh getah tu tadi, dia dapat hasil upah hanya menoreh getah, ataupun hasil penjualan getah itu sendiri, bagaimana dia boleh meneruskan kelangsungan hidup dia. Dan ini kita akan menjadikan satu sistem e-tracking untuk melihat dan juga memantau keluarga ataupun kelompok yang telah dikena pasti ini tadi. Dan bagi kluster yang keempat, hasil daripada kita ada inequality database dan kita ada e-tracking system. Yang ini, yang ketiga ini adalah merupakan satu niche ataupun custom made daripada Al-Bukhari sendiri, iaitu kita nak come out dengan Al-Bukhari Islamic Microfinance Product and Services. Yang mana ini hasil daripada dapatan awal lah daripada kajian yang telah dibuat. Didapati selain daripada mereka ni mendapat upah dan juga pendapatan untuk keluarga, tetapi isu dia sekarang ni, bagaimanakah mereka menggunakan kewangan, sumber kewangan yang mereka ada itu untuk kelangsungan hidup mereka. So disebabkan itu, kita cuba mewujudkan bagaimana kita boleh come out dengan Islamic Microfinance Product and Services. Dan ini juga memberi, kalau katakanlah kluster yang ketiga ini nanti akan menjadi realiti insyaAllah. Kita akan menghasilkan satu produk bagaimana kita boleh membantu masyarakat-masyarakat di bawah kelompok B40 tadi ataupun dan seterusnya untuk mendapatkan microfinance secara Islamik. Dan ini sebenarnya ada hasrat dia lah. Sebenarnya di Malaysia ni kita ada beberapa agensi seperti Amanah Ikhtiar Malaysia dan juga Tekun yang mana menyediakan beberapa kredit untuk peniaga-peniaga dari segi kelompok yang kecil. Tetapi mungkin untuk penambahbaikan ni, kami ada bercadang untuk mewujudkan, sebabkan tadi dia customization of the Islamic microfinance tu, kita nak cuba mewujudkan hasil daripada pendidikan ni adalah orang panggil Amanah Kemakmuran Prihatin, AKP. Ini mungkin ada bersangkut dengan BPN yang mungkin kerajaan berikan dalam tempoh COVID ni, tetapi sebenarnya ini perancangan kami lah, yang mana kita nak melihat kemakmuran dari segi kelompok B40 itu terjaga, terbela dan mereka ni berjaya untuk kelangsungan hidup mereka lah. Dan yang terakhir sekali itu adalah hasil daripada 3 kluster yang awal tadi, 1, 2, 3, dan seterusnya tu kami nak track dia punya KTI. KTI ni tadilah yang ada 7 pillars tadi, yang terakhir 2 tu adalah menjadi harapan kami setelah 3 yang awal kluster penyelidikan yang awal ni dapat dicapai dan boleh kita transformkan kelompok P40 itu kepada yang lebih berjaya. Kita nak track supaya mereka ni pada akhirnya boleh mencapai kepada pillars 6 dan juga 7 di bawah KTI yang telah kami gariskan, iaitu dapat mengeluarkan zakat dan seterusnya dapat mengerjakan haji. So ini adalah antara di bawah Yunus Social Business Center, di bawah Al-Bukhari International University, yang mana kami melihat menjadi
tanggungjawab sosial kami. Ini saranan daripada founder sendiri. Kalau kami di AIU ni kami ada konsep 8x3. So 8x3 ni founder dia pesan 8 jam yang pertama ataupun 8 jam diperuntukkan untuk melakukan pekerjaan, 8 jam kedua ni untuk mengerjakan ibadah atau untuk diri kita sendiri. 8 jam yang ketiga ni yang penting ni, 8 jam yang ketiga ni adalah perlu kita terlibat dalam social activity, social work, CSR. Itu yang disebabkan itu AIU ni menjadi orang kata asas kepada penubuhan AIU itu sendiri untuk melahirkan graduan yang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik, tetapi pada yang terakhir sekali itu adalah menyumbang semula kepada masyarakat menerusi ilmu social business yang telah pun digunakan. Dan pelajar-pelajar di AIU ni juga kami cuba membawa mereka ke lapangan yang sebenar lah di Baling dan juga SIG untuk melihat sendiri, macam orang kata menjadi practical lab di situ. So maknanya dia belajar teori di universiti, secara praktikal itu kami bawa ke Baling dan juga SIG untuk melihat bagaimana proses untuk membantu kelompok B40 ataupun B10 itu tadi untuk keluar dan juga berjaya pada akhirnya. So ini antara orang kata aktiviti di bawah Yunus Social Business Center, di bawah Pusat Kecemaran Pendidikan yang terdapat di AIU. Satu ni sajalah yang ada masa ini, tetapi kami berharap walaupun satu ni dia dapat memberi impak kepada komuniti, pada negeri dan juga kepada negara kita lah, insyaAllah. Okay. Terima kasih Prof atas penjelasan mengenai dengan YSBC, penubuhan YSBC dan peranan yang bakal dimainkan. Saya tertarik dengan matlamat penyelidikan YSBC. Saya yakin pastilah Prof Ayub dengan gandingan yang ada yang telah diorak langkah oleh Lembaga Zakat. Saya ingat suatu pelaburan yang tak silap bila berkawan dengan UUM, bila berkawan dengan Al-Bukhari University, dan dalam waktu yang sama kita bersama dengan UNISYAM. UNISYAM sebagai pusat kajian fiqh. Niche UNISYAM ialah tokoh-tokoh agamawan yang begitu ramai. So mereka buat kajian mengenai dengan fiqh. Dan begitu juga dengan UiTM Merbuk sebagai pusat kajian data. Hari ini Kedah menjadi salah satu daripada tumpuan pusat-pusat zakat di Malaysia. Bagaimana kita berkolaborasi dengan 4 buah universiti utama di negeri Kedah. Jadi kita harap dengan usaha yang kita buat bersama ni Prof Ayub, sikit hari lagi bukan takat Lembaga Zakat Kedah mendapat manfaat, kita harap semangat dan kajian hasilan kajian ni dapat disumbang kepada semua pusat zakat negeri. Saya tertarik apabila Prof Rizal sebut tadi mengenai dengan bagaimana salah satu perkara yang kita nak hasilkan ialah di antara item 1 sampai 5 sebelum mereka jadi membayar zakat dan ke haji. Dalam tempoh yang sebegitu panjang, bagaimana nak membangunkan golongan orang miskin, asnaf ini untuk melihat potensi kemahiran mereka, untuk melatih mereka menjadi seorang yang lebih rajin, kreatif dan sebagainya sehingga mereka ada aset dan sebagainya. Kita jangan lupa bahawa dalam keadaan sekarang kita sedang berhadapan dengan teknologi yang semakin berubah dan berubah. Dan inilah satu cabaran yang dihadapi oleh pusat-pusat zakat dan siapa saja yang mengurus tentang kemiskinan. Untuk kalau boleh Prof Ayub bagi sikit komen mengenai dengan penyelidikan dan inovasi yang harus kita sediakan kepada kumpulan ini dalam meneroka bidang-bidang baru, terutamanya kepada golongan fakir dan miskin ini, dan juga bidang-bidang baru secara inovasi bagaimana kita nak survive mereka, dan mereka juga nak keluar daripada dunia mereka dalam keadaan cabaran teknologi yang ada sekarang. Saya menyebut perkara ini ialah kita mengurus mereka semakin hari semakin mencabar, lebih-lebih lagi selepas di era pasca Covid ni Prof. Sila Prof. Terima kasih. Sebelum saya ulas berkenaan soalan tu, saya juga ingin menyentuh sedikit komen ataupun penyampaian daripada Profesor Rizal tadi. Sebab UUM juga terlibat secara langsung
dalam kajian tersebut kita nak mengucapkan berbanyak terima kasih daun keladi kepada YSBC juga kerana kita punya penyelidik, 3 kumpulan penyelidik daripada UUM berjaya mendapat grant daripada YSBC yang nilainya agak tinggi juga, melebihi 200,000. Kita punya pusat kecemerlangan yang terlibat ialah Institute for Strategic and Sustainable Accounting Development, atau kita panggil ISAD, yang melihat kepada kajian-kajian ini, dan kita sangat-sangat mendoakan supaya hasrat AIU ataupun khususnya YSBC akan menjayakan model ni yang julung-julung kalinya dirancang dengan tersusun, dan saya mendapat advantage 2 lah. Satu melibatkan kaki tangan Institut Utara Malaysia, yang kedua ialah di daerah tempat kampung saya di Bali. Terima kasih kepada Dr. Rizal. Okey, berbalik kepada persoalan yang timbulkan oleh Syekh Zakaria tadi. Memang sekarang pembangunan pusat dan perubahan berlaku dengan begitu cepat. Kalau di zaman IR1 sebelum sampai IR4 ni, dia mengambil masa berpuluh tahun daripada IR1, daripada kapal wap nak berubah kepada pertilangan industri, kemudian komputeran, sekarang IR4 ke IoT dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi sejarah perkembangan itu, di the last 20-30 years ni dia begitu mencanak naik dengan cepat sekali, dan dengan itu dia memerlukan kita semua untuk berfikir dengan lebih cepat juga bagaimana untuk menangani fenomena ini. Kalau kita lihat daripada dulu sekalipun, apabila berlaku disruptions ataupun perubahan daripada satu revolusi ke satu revolusi yang lain, sudah tentu akan ada aktiviti ekonomi akan berubah dengan cepat. Tetapi saya berpandangan positif, dan saya percaya bahawa ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, dan perubahan itu sebenarnya akan create peluang-peluang baru yang lebih besar, dan hanya orang yang sanggup merebut peluang akan mencapai kejayaan yang lebih cepat. Kalau kita tidak merebut peluang itu, maka kita akan ketinggalan lah. Dari segi kajian pun begitu juga. Contoh yang baik adalah penggunaan data. Kalau dulunya kajian-kajian kita hanya menggunakan data-data secara persampelan, misalnya kita melihat kalau kita buat di negeri Kedah ni, kita buat sampel tertentu, menggunakan statistik untuk memilih sampel yang lebih kecil, tetapi sampel itu dia mewakili populasi supaya kajian kita dapat diamalkan atau dipraktikkan ataupun diterjemahkan kepada populasi seluruh negeri Kedah misalnya. Tapi sekarang dengan adanya big data, maka persampelan itu sendiri mungkin sudah menjadi agak ketinggalan, kerana data sekarang orang kata dekat at fingertips saja. So data-data itu banyak. Mungkin kalau kita masih lagi menggunakan teknik-teknik lama, satunya ialah kita ketinggalan, maka pendidikan kita menjadi lebih kurang relevan. Yang keduanya ialah kita tidak mendapat data-data yang lebih tepat dengan adanya teknologi terkini. So dari segi kajian juga perlu berubah kepada yang lebih mengambil kira keadaan semasa, perkembangan semasa. Dan satu lagi yang boleh saya rasa dari segi kajian adalah kita perlu lebih banyak kajian-kajian yang berbentuk praktikal, berbentuk applied. Walaupun kita tidak nafikan pendidikan fundamental ataupun pendidikan asas masih lagi penting, terutamanya di dalam akademia, tetapi dalam kita menuju ataupun mengejar
akademik, kita juga harus yang seperti yang disebutkan oleh Prof. Rizal tadi, yang 30% terakhir itu menyumbang kepada community. Dan sekarang kalau ini pun even the United Nations pun recognize, bersetuju bahawa kita perlu lihat kepada elemen-elemen persekitaran, elemen-elemen komuniti, pembasmian kemiskinan, kebaikan alam sekitar dan sebagainya. So kalau peringkat United Nations dia ada sampai 17 SDG yang mengambil kira semua aspek-aspek ni yang perlu dicapai, termasuklah food security dan sebagainya. Dan dalam keadaan sekarang seperti yang disebut oleh Syekh tadi, COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni, kita juga di UUM agak peka dan kita adakan kita adakan grant khas untuk melihat bagaimana masyarakat kita boleh menghadapi post COVID-19 yang seperti yang disebutkan tadi. So UUM telah pun kami baru sudah actually ada lebih 560 proposal research dan kita telah shortlist kepada 6 proposal penyelidikan untuk dilihat oleh penyidik-penyidik bagaimana membantu masyarakat terutama di negeri Kedah sekurang-kurangnya berhadapan dengan post COVID-19 dengan dana yang agak terhad. Kita telah pilih 6 yang kita rasakan yang mempunyai impact, 3 daripada sains dan teknologi, lagi 3 bukan yang berbentuk sosial, non-sains dan teknologi. Kajian-kajian yang kita lihat termasuklah walaupun kita bukanlah satu universiti yang berteraskan sains, tapi kita juga lihat satu daripada proposal dia ialah untuk melihat kemungkinan penggunaan ekstrak akar sintuk sebagai potensi untuk membunuh viral COVID-19. Dan ini pun bukannya kita seronok-seronok nak buat sebab kita duduk di Sintok saja, tetapi kita adakan dengan adakan kolaborasi dengan syarikat luar yang bersetuju untuk join sekali buat dengan kita. Yang ini belum buat vaksin lah sebab dia mengambil masa bertahun-tahun, tapi sekurang-kurangnya kita identify bahan-bahan tempatan yang boleh berpotensi untuk digunakan bagi tujuan perubatan. Kemudian kita tengok juga kajian tentang perlibatan usahawan mikro Kedah online sebab kita tahu the new normal sekarang salah satunya ialah perniagaan atas talian ataupun online business. So yang tu juga kita tengok terutamanya yang melibatkan usahawan mikro Kedah dari segi food security. Kemudian kita ada lagi 4 kajian melihat kesan unemployment disebabkan oleh post-COVID, dan pensyarah kita daripada School of Computing ada juga melihat dipanggil MSUC, pembangunan platform community to community. Kemudian kita tengok juga kajian tentang kelasterian ekosistem, perkhidmatan penghantaran barangan melalui Seaportpreneur. So ini pun satu lagi new normal di mana penggunaan perkhidmatan penghantaran barangan akan menjadi popular dan kerap digunakan. Kemudian juga ada kajian melihat ketahanan usahawan mikro dan kelompok rentan menerusi padanan infrastruktur kewangan selepas post-COVID. Ini kajian tentang unemployment juga, dan semua kajian-kajian ini kita ada organisasi yang collaborate dengan kita. Maknanya kita bukan buat semata-mata untuk pencapaian akademik, tetapi melihat kepada keperluan semasa, melihat daripada keperluan daripada sudut industri dan juga practicality. Dan kita satu lagi ialah kita melihat dasar ekonomi penawaran untuk mengurangkan bebanan ekonomi peniaga dalam majlis daerah Kubang Pasu. Ini satu sumbangan sosial kita kepada masyarakat setempat lah, sebab Sintok pun di dalam daerah Kubang Pasu, dan ini kita
collaborate dengan Majlis Daerah Kubang Palsu sendiri, melihat bagaimana boleh kita membantu mengurangkan beban peniaga di sekitar Kubang Palsu. So maknanya dari segi respon kepada perkembangan industri sehingga ke IR4, kita di UM sentiasa peka dengan perubahan ini, dan bukan setakat dari segi ekonomi, malah dalam keadaan COVID-19, dalam PKP ini pun kita tidaklah berdiam diri, dan kita sentiasa di samping membuat kerja-kerja community engagement, kita menyediakan PPE kepada hospital-hospital dan sekolah-sekolah. Kita juga membuat sanitizer yang kita edarkan kepada masyarakat setempat dan untuk kegunaan di UM dan klinik-klinik kecil. Di samping kerja-kerja yang walaupun kita nampak seperti kecil, tetapi bermakna dalam usaha kita membantu frontliners, dalam usaha kita sebagai satu institusi pengajian tinggi bersama masyarakat setempat untuk memerangi COVID-19. Kita juga menyediakan kajian-kajian untuk membantu masyarakat menghadapi post-COVID. Masa yang sama juga kita juga menyediakan talian untuk masyarakat ataupun individu yang mempunyai masalah ataupun masalah kita panggil personal dan sebagainya. Pesyarah-pesyarah daripada Pusat Pengajian Psikologi SAPSP juga, saya ingat 6-7 orang bersedia untuk membantu secara percuma untuk memberi konsultasi pada mereka yang mempunyai bebanan kewangan, sosial, psikologi dan sebagainya, untuk sama-sama dikenal pasti oleh konsultan ini dan untuk membantu menyelesaikan masalah mereka lah. Itu daripada saya. Terima kasih Prof mengenai dengan sikit kupasan bersangkut kaitan dengan cabaran yang sudah pasti, macam Prof sebut katalah, perkara ni benar kita tak boleh nak elak. Suka tak suka kita nak kena hadapi, dan cabaran ni tambah kami di Pusat Zakat kami dah mula terasa Prof. Ya. Tapi kita amat yakinlah dengan kajian dan sokongan dan inovasi yang baru daripada rakan-rakan, khusus daripada pusat penyelidikan di universiti-universiti yang saya sebut tadi, Al-Bukhari dan UUM, sikit sebanyak memberi satu semangatlah kepada kami. Terutama sekali apabila Prof sebut tadi mengenai dengan Prof Rizal sebut tentang e-tracking. Prof Ayub sebut tadi satu inovasi baru untuk asnaf apa tadi Prof? Ya, yang dibuat oleh unit IT. Dia menjejak asnaf lah. Jejak asnaf. Mudah alih. Okey, kita juga di Lembaga Zakat, saya yakinlah kalau tanpa kerjasama dan kolaborasi dengan Institut Pengajian Tinggi, pusat-pusat kajian ni, kami tak mampu nak bergerak selebih daripada itu. Kita tidak ada tenaga. Sebagai contoh, dulu kita pernah bincang Prof, penerima zakat 10 tahun menerima zakat. Anak dah keluar ke universiti. Apa kesan indeks keimanan dia, indeks solat dia, penerimaan dia kepada hukum, kepada peribadi dia, kepada masyarakat sekitar. Benda ni terlalu banyak yang perlu dibantu, dan sudah pasti pusat zakat tidak mampu menyediakan segala indeks sebegini rupa. Yang keduanya, bila cabaran kita sekarang ialah Prof, kita juga sedang bangunkan satu sistem. Saya ingat kita boleh buat kolaborasi supaya kita tidak buang masa. Bagaimana kita nak track dia. Dia pergi semayang ke tak semayang. Sehari 5 waktu dia kena pergi solat di masjid. Dia kena pergi solat di surau. So app ni kita sedang bangun sampai ke peringkat itu. Dan kalaulah dia tak pergi dalam tempoh katalah hari Jumaat sampai 2 kali. Mungkin bulan depan dia kena bantuan bulan dia kena bar. Auto. So benar-benar ni kita sedang bangunkan secara sistem. Sebab tu saya nampak ini adalah satu cabaran yang kita tak boleh nak elak. Macam Prof sebut dah, lepas pasca COVID ni, COVID ni mengajak kita serba-serbi. Tambah kami Prof, kami tidak ada SOP dalam bencana. Tapi
Tetapi fiqh mengajar kita bagaimana mengurus dalam bencana. Kita tak bolehlah buat undang sebab kita tak pernah ada bencana. Tapi dalam memperlengkapkan kami punya perkhidmatan kepada masyarakat dalam kerangka asnaf ni satu cabaran. Tapi apa saya nak sebut ialah cabaran ni dapat kita satu kekuatan apabila kita bersama dengan pusat-pusat kajian ni. Dan macam Prof sebut tadi tentang food security, ini adalah satu cabaran baru. Dan saya nak balik kepada Prof Rizal. Apabila Prof Ayub buka laluan pasca COVID ni menjadi satu cabaran baru terutama sekali dalam inovasi dan teknologi. Prof, bagaimana Prof melihat kita nak adaptasi dalam membasmi kemiskinan dalam era teknologi, lebih-lebih lagi dalam pasca COVID ni, Prof? Ya, terima kasih, Syekh. So sebenarnya memang orang kata suka tak suka sekarang ni kita memang dipaksa untuk berubah. It's a new norm. So orang kata mau tak mau kena berubah juga. Dan kalau kita tengok, contohnya kita ambil contoh pada hari ini, walaupun orang kata tak boleh buat fizikal dalam dewan contohnya untuk sesi berbicara, tapi kita buat juga di atas talian online. So bermakna semasa berlakunya situasi pada hari ini ni, orang kata kadang-kadang tu memberi hikmah juga. Sebab apa? Sebelum ni, macam Prof Ayub kata, kita dah mula berbincang, keluarkan polisi dan sebagainya tentang revolusi industri 4.0. Ini dah memang orang kata dah jadi common dah, menjadi satu bualan, buzzword di dunia, bukan saja di Malaysia, di dunia. Tetapi proses untuk migration daripada sistem yang sedia ada kepada sistem IR 4.0 ni, dia ada ambil masa lah. Sebab apa bukan kita boleh lompat macam tu ya. Tetapi bila berlakunya situasi hari ni, iaitu COVID-19 ni, secara tak langsung sebenarnya semua perkara kita sudah jadi digitalkan dia. So maknanya daripada dulu kita orang kata nak kena pergi jumpa dan sebagainya, sekarang ni melalui online saja kita dah boleh cross ni. Syekh ada di rumah saya di Jitra, Prof Ayub di Sintok kan. Kita dapat berjumpa juga, dapat bersembang dan jangan dapat berbual macam biasa aje lah. Betul. So, disebabkan itu sebenarnya kalau nak cerita pasal IR 4.0 ni memang panjang lah, dia ada banyak, dia punya rutin dan sebagainya. Tetapi yang paling penting sekali dia adalah nak digitalkan sistem itu sendiri. So kalau kita nak kaitkan dengan macam mana kita boleh membantu mereka yang dalam kelompok di bawah B40 ni, sebenarnya ada beberapa elemen yang saya nak bawa kat sini. Ada dua elemen yang saya nampak lah yang boleh kita bersama-sama, bukan saja di peringkat AIU, malahan bersama-sama dengan semua universiti dan juga lembaga zakat sendiri. Yang pertamanya tentang fintech, iaitu finance technology. Yang ini bukan benda baru, ini benda yang telah pun wujud di Malaysia ni dah since 2017. 2017 dah ada kata fintech punya company yang wujud di Malaysia, dan sekarang ni makin berkembang. Dan apa itu sebenarnya finance technology ni, fintech ni adalah service provider daripada agensi kewangan yang telah orang kata digitizekan sistem mereka melalui online platform. So contohnya sekarang ni kalau kita nak sebut kata duit lah, kita pergi ke pasar raya dan sebagainya, dia dah tak ada dah. Kalau di China lah, saya ambil contoh di China lah. Apa sekarang ni kalau orang luar pergi ke China bawa duit nak beli barang, memang dia tahu dah ini memang orang luar, bukan orang Cina. Sebabnya kalau masyarakat di China, kalau mereka kehidupan mereka seharian, mereka tidak perlu membawa duit dah. Tak payah bawa duit pergi kedai runcit. Sebab apa? Dia pakai konsep tu Alibaba punya payment tu lah, WeChat dan sebagainya tu. Dia is a cashless punya konsep. Itu adalah konsep fintech teknologi yang sebenarnya sudah pun digunakan pakai di China. Tetapi disebabkan situasi sekarang ni kita di Malaysia ni, secara tak langsung sistem fintech itu telah orang kata menjadi tarikan. Semua orang berlumba-lumba nak subscribe to e-wallet, macam-macam lah, e-wallet yang semua yang orang kata duit semua ada secara maya saja. Kita transfer saja, kita boleh guna anytime. Shopping online tu apatah lagi lah. Tetapi di dalam kelompok
kalau saya nak sharekan sikit, dia ada kelompok di bawah fintech itu sendiri yang saya nampak kita boleh mengambil peluang. Kita boleh mengambil peluang untuk kita perkasakan lagi, iaitu dari segi kelompok yang 6% tu. Dia adalah kelompok crowdfunding. Yang ini saya nampak di Malaysia kita sendiri, kalau kita tengok payment dan juga wallet, so e-wallet dan sebagainya, merupakan penyumbang terbesar dalam konsep fintech players di Malaysia ni, menyumbang hampir 20%. Tetapi yang 6% itu crowdfunding, macam mana kita boleh jadikan platform crowdfunding ni untuk membantu kelompok-kelompok B40 tu tadi. Dia sebenarnya crowdfunding ni tak banyak lagi orang venture, tetapi di seluruh dunia ni benda ni quite normal dah. Cumanya mungkin bila situasi COVID-19 ni berlaku, MCO yang masih lagi berpanjangan sehingga selepas raya ni, tak dapat nak balik raya, nampak ni. So kita perlu gunakan konsep digital crowdfunding ni untuk mendapatkan dana. Sekarang ni contohnya lembaga zakat ni dia dapat pool orang kata kutipan melalui pembayar zakat. Tetapi crowdfunding konsepnya dia lain sikit. Dia maknanya siapa-siapa pun boleh bagi duit, tetapi kita kena ada satu projek khas ataupun beberapa projek. Dan ini saya menjadikan mungkin kalau katakanlah kelompok B40 di kampung-kampung itu tadi, kita ambil contohlah di Baling ataupun SIG, mereka ni boleh dengan orang kata diajar penggunaannya, bagaimana tekniknya, caranya, konsepnya, kita boleh mendapatkan crowdfunding ni melebihi apa yang kita harapkan sebenarnya untuk menjalankan suatu projek tu. Yang ini yang membawa semula kepada konsep social business lah, seperti mana yang diterapkan di AIU kami lah, yang mana memang kami ingin melihat bagaimana kita boleh meminimalkan profit, tetapi pada masa yang sama kita boleh menyumbang semula kepada masyarakat setempat. Dia ada social impact di situ. So crowdfunding ni salah satu yang saya nampak kita boleh explore banyak lagi, sebab di Malaysia ni hanya baru 6% sahaja yang terlibat, dan sebenarnya banyak platform. Contohlah saya bagi contoh Incitement. Satu platform tu memang khusus, dia macam media sosial sikit lah, macam Facebook, tapi dia hanya khusus untuk bagaimana kita mendapatkan crowdfunding daripada masyarakat setempat, sama ada Malaysia ataupun boleh jadi worldwide juga. Dia ada keseluruhannya. So saya nampak ini salah satu orang kata tema yang mungkin kita boleh selarikan dengan suasana sekarang ni, iaitu kita fokus on di crowdfunding itu sendiri untuk membantu kelompok-kelompok ini untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya ingin berkongsi lah sebab apa pada 8 Mei lalu Menteri Kewangan telah mewujudkan tabung khas untuk grant kepada teknologi startup funding, untuk relief facility ini untuk membantu impact COVID kepada company-company yang terlibat dalam teknologi. Ini nak menunjukkan di Malaysia ni sendiri, sebenarnya kalau ikutkan perangkaan daripada penyumbang kepada KDNK pada tahun 2018, melalui teknologi startup companies di Malaysia ni, mereka ni menyumbang hampir 20% untuk penyumbangan kepada KDNK tahun 2018 yang berjumlah lebih kurang 267 bilion ringgit. So ini bermakna company yang berasaskan teknologi ini, yang menggunakan sistem secara atas talian, online, yang tadi fintech tadi dan sebagainya, sebenarnya sedang berkembang. Mereka ni sedang berkembang, dan kita harus mengambil perhatian ini kerana ianya kita boleh relate dengan bagaimana kita boleh membantu kelompok-kelompok dalam kategori kemiskinan itu tadi di bawah B40. Macam mana kita boleh adaptasikan teknologi ini untuk digunakan kepada masyarakat di dalam kelompok di bawah B40. Dan saya tertarik ada satu perkara ini yang saya ingin share lah, iaitu dari segi konsep digital marketing. Sekarang ni orang dah tak bercakap tentang iklan dalam paper, newspaper ke magazine dan sebagainya, tetapi kita panggil sebagai digital marketing. Kita boleh advertise throughout many platforms. Yang paling glamour sekali adalah social media lah. Kita ada juga search engine untuk optimization dan juga search engine untuk marketing, dan juga macam-macam lah. Dia ada pay per click. Kalau media sosial, orang yang cakap ni dia tahu. Apa yang saya nak bawa di sini, kita ada pelbagai produk di kawasan-kawasan kampung, dan
sebenarnya sekiranya kita betul-betul strategi macam mana kita boleh membantu kelompok kemiskinan ni, kita boleh menggunakan platform digital marketing ini tadi untuk membantu mereka. Saya ambil contoh yang paling simple sekali, yang ini saya rasa semua orang aware kot. Kita tengok, kalau katakanlah penghasilan orang kata kuih lah, yang ni brownies lah ni, kek brownies ni. Brownies macam biasalah, buat dia sebenarnya sama aja. Brownies, tetapi bila kita nak jual tu kita bolang-balang lah. Itu ni macam raya lah kan, bolang-balang. Tetapi kita lihat sekiranya produk ini kita inovasikan dia ataupun kita ubah konsep daripada segi conventional method, yang traditional method ni, daripada kuih tu kita buat dalam balang, kita jual di kedai-kedai. Tetapi kalau kita ubah market ataupun kita ubah packaging dia itu kepada something yang macam ni. Ni saya terpaksa lah tutup sikit dia punya brand ni kan, saya kata promosi pula. Saya tak ada share dalam company ni, tapi pun saya nak menunjukkan bagaimana dia transform daripada balang tadi itu, is a very common punya orang kata traditional method, tetapi kita bantu masyarakat di kampung-kampung ni untuk transformasikan, inovasikan produk mereka kepada digital marketing, yang mana kita come up with the new packaging, kita masukkan dalam digital platform. Saya percaya bukan sahaja boleh dijual di Malaysia. Kalau tengok packaging macam ni dengan banyak perisau macam ni, saya boleh percaya boleh dijual bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Sebab apa? Dia dah jadi, it's a very international standard dah. Dia dah jadi, tarikan itu dah berbeza. Masyarakat di kampung mungkin mereka tidak dapat melihat kesesuaian ini. Mereka boleh berpuas hati sekiranya orang kata apa yang mereka buat dan mereka jana pada masa yang sedia ada tu sudah mencukupi bagi mereka untuk menampung kelangsungan hidup. Tetapi kalau kita nak bagi mereka ni lebih berjaya, inilah kita panggil konsep social innovation, yang mana salah satu juga keras kepada Al-Bukhari International University selain daripada social business tadi dan juga community empowerment. Kami juga ingin melihat kepada social innovation, macam mana kita boleh membantu masyarakat di kampung ni, kita innovatekan, kita transformkan produk mereka ataupun hasilan mereka itu kepada yang lebih menarik, dan sebenarnya through digital marketing itu tadi, berkonsepkan fintech teknologi, mereka bayar through online saja, mereka ambil duit daripada online saja. Kita boleh, orang kata, memperluaskan lagi strategi ataupun orang kata keupayaan masyarakat, penghasilan produk di kalangan masyarakat kemiskinan itu tadi. So, saya percaya dengan cara teknologi masa kini ni, dia tak boleh cakap tidak dah. Actually, dia dah memang ada di depan mata kita, tinggal lagi kita nak buat atau tak mau buat saja. Sebab saya pun bidang ni lah. itu yang orang kata seronok kalau nak bercerita ni, banyak lagi lah tajuk yang ni kan, tapi yang ini saya berkongsikan dua aspek ini yang saya nampak boleh memberi bantuan secara tak langsung kepada komuniti di bawah palas kemiskinan itu tadilah, D40. Terima kasih Prof. Menarik cerita ni. Dan saya amat setuju bahawa cara agensi-agensi, jabatan-jabatan yang terlibat dalam membangunkan usahawan dan kumpulan kelompok miskin ni, kita tak kata yang lepas-lepas tu tak relevan, tapi kebanyakannya perlu dah ditukar corak sistem dan skim dan sebagainya. Saya setuju. Yang kedua, Prof sebut tadi tentang crowdfunding. Kita di Lembaga Zakat, kalau kita search tentang apabila berlaku COVID-19 ni, saya ingat satu-satunya pusat zakat di Malaysia yang membuka talian Asnaf Care. Kita buka talian Asnaf Care, saya rujuk depan saya sekarang ni, setakat kita jadi COVID sampai sekarang, pandemik COVID, kita dah dapat mengutip 477,000. Jadi dalam tu orang masuk dia boleh sumbang, dia nak sumbang beras ke, nak sumbang minyak ke, nak sumbang kicap dan sebagainya. Jadi ini satu lagi kita buka ruang. Sebenarnya ini pun dia jadi polemik juga, sebab dari segi undang-undangnya zakat dia hanya perlu kutip zakat. Tapi kerana saya nak imbang perbelanjaan kita yang cukup besar dalam isu COVID-19 ni, kita keluarkan dana kita setakat ini, Prof Ayub, 19.9 juta. Alhamdulillah. Jadi kita nak memastikan bahawa tidak ada orang-orang Kedah yang tercecer di kebuluran.
Jadi semua termaklum bahawa skim yang bantuan yang kita bagi adalah melalui masjid. Dalam tempoh 2 bulan ni kita telah menyumbang sebanyak setiap masjid 1000 kampik beras. Satu angka yang saya ingat tak dibuat di mana-mana negeri dengan sistem yang ada melalui food bank. Saya direct tadi tentang digital marketing, yang ni kita perlu perkasa. Juga satu benda yang kita sebut cabaran yang sedang kami hadapi, kalau dulu abang orang nak suruh bayar fitrah online, orang tak bayar. Orang tak bayar, betul semua. Lah ni scan and pay je. Pasal apa Dulu dia bawa beras je. Dia buat beras. Lepas okey. Fitrah ni dulu semua orang Tok Guru Hajang bawa beras. Sampai satu ketika ada fatwa boleh bawa duit ganti beras. Pun bertahun-tahun kita bergaduh. Daripada duit sekarang ni, kita berapa tahun dah kita kempen supaya gunalah online system. Lebih selamat, cepat. Orang tak bayar, Prof. Pasal dia tak boleh salam. Oh, tak ada akad. Tak ada akad. Jadi, hari ini membuktikan setakat pagi ni orang bayar zakat melalui online, Prof. Depan saya ni hampir 800,000. Alhamdulillah. Jadi bagi saya orang dah boleh terima. Jadi macam Prof Rizal kata tadi lah, tak ada pilihan. Mau tak apa kena buat. Jadi kita dapat banyak sama lah juga macam tadi. Kita anjurkan seminar kewangan Islam secara atas talian ni pun sampai yuran RM50 hendaklah disumbang dalam asnaf care sebagai pendaftaran. Zakat ketengahkan teknologi. Para penyelidik dapat manfaat. Pusat-pusat zakat dapat manfaat. Tetapi dalam waktu yang sama asnaf care juga dapat manfaat. RM50 daripada yuran. Ini kaedah-kaedah yang bagi saya macam sebut tadi lah, kita tak ada pilihan. Saya ingat Prof, kita dah 1 jam lebih kita berbicara, Prof Ayub. Ya. So sebagai rumusan daripada ni, saya bagi peluang untuk Prof Ayub dan Prof Rizal untuk membuat rumusan perbincangan kita bahawa bagaimana untuk kita gunakan teknologi bagi tujuan membantu meningkatkan taraf hidup khusus kepada golongan fakir dan miskin ni. Sila Prof. Apa dulu? Kita. Saya dulu. Saya. Ya. Baik, terima kasih Syed Zakaria. Saya rasa dalam keadaan sekarang kita semua dah convince dan yakin bahawa teknologi perkembangan terkini tidak dapat dielakkan. Di mana juga pisau yang boleh menjadi musuh tapi juga boleh jadi kawan. Teknologi pun begitu. Dia boleh menjadi satu benda yang negatif kalau kita lihat daripada sudut negatif. Tapi kalau kita lihat dari sudut positif, saya rasa teknologi yang ada sekarang boleh membantu banyak. Dan bukan setakat dalam membantu rakyat yang kurang bernasib baik, tapi juga membantu penyelidik untuk menjalankan kajian dengan lebih efektif dan efisien. Beberapa hari lepas saya juga terlibat dalam satu forum bersama penyelidik, bersama pihak industri dan USM, YTL industri. Kita dapat mengumpulkan lebih 700 orang serentak sebagai viewers dengan kos yang hampir tidak ada. So maknanya kalau kita boleh embrace the technology dan boleh juga kita mencapai objektif program kita dengan efisien dan very relevant dan very cost effective as well. So saya rasa kita perlu menggunakan semua kemudahan yang ada dalam keadaan sekarang dan sentiasa berfikiran positif dan mengambil kesempatan, bukannya hanya menyerah kepada nasib lah. Di UM ni insyaAllah kami akan sentiasa responsif. Seperti juga lembaga zakat kita bekerjasama. Kita juga sebenarnya ada crowdfunding
untuk pelajar-pelajar sewaktu COVID ni pun kita dapat generate lebih daripada 300,000. Alhamdulillah. Ya, banyak tu. Untuk pelajar-pelajar menggunakan crowdfunding. Dan kita juga ada kemudahan crowdfunding untuk mereka yang ingin menyumbang bagi tujuan menyediakan dana penyelidikan. Dan mereka akan dapat tax incentive insyaAllah. Kalau berkaitan dengan sains dan teknologi, kita boleh bantu dapatkan double tax incentive. Itu apa yang kita rancanglah dalam keadaan kegawatan ekonomi dan sebagainya. Apapun yang nak disimpulkan di sini adalah life has to move on. Kita kena menghadapinya sama ada suka ataupun tidak dan cuba untuk mengambil peluang daripada permasalahan ini dan mengubahkannya menjadi sesuatu yang advantage kepada kita. Itulah kesimpulan saya. Terima kasih Prof atas rumusan. Prof sebut tadi, saya boleh buat sikit bahawa COVID ni dia boleh mempercepatkan hasrat dan impian kita untuk melihat digital government lah. Lagi cepat. Lagi cepat. Okey. Terima kasih Prof Ayub dan Prof Rizal. Saya mungkin ringkas saja sebab apa? Memang sekarang ni kita pun telah terbukti setelah hampir 2 bulan kita duduk di rumah tak boleh buat apa. Bukan tak boleh buat apa, maknanya kita pergi ke pejabat, tapi sebenarnya banyak benda sebenarnya yang kita boleh buat. Kadang-kadang tu rasa duduk di rumah ni lagi banyak kerja daripada duduk di ofis. Macam-macam benda kita nampak kan, nak explore dan sebagainya. So nak tak nak, sekarang ni adalah masa yang terbaik untuk kita mula untuk adopt and adapt new technology in our daily life. Itu adalah kata rangkuman ataupun siapa cepat mereka akan mendapat manfaatnya, siapa lambat sudah tentu mereka akan tercicir lah. So saya harap teknologi yang ada pada hari ini kalau digunakan dengan sebaik mungkin, insya-Allah akan memberi manfaat kepada kita semua dan seterusnya dapat membantulah. Orang kata kita sepatutnya boleh zero kemiskinan lah patutnya. Sebab apa? Macam-macam cara kita boleh dapatkan ataupun menjana pendapatan menerusi teknologi yang ada pada masa kini, insya-Allah. Terima kasih Prof Rizal, saudari saya kasih sekalian. Rumusan yang dibuat oleh kedua tokoh kita daripada Prof Ayub dan Prof Rizal mengenai dengan cabaran untuk mengurus kemiskinan ni suatu benda yang tak dapat lari, dan kami di Lembaga Zakat saya amat terasa bahawa teknologi tak dapat dipisah dan diperlukan. Dan hari ini saya dapat satu lagi energi dalam mengurus hala tuju dan memberi perkhidmatan di Lembaga Zakat apabila kita dengar sendiri apa yang tersedia di UUM dan apa yang tersedia di Al-Bukhari University. Semestinya lah dua sumber tenaga yang saya tak dapat tolak. Saya begini Prof, saya harap teknologi ini dapat meminimalkan pembaziran wang zakat. Ini penting. Setidak-tidaknya wang zakat ini dapat kita tebarkan dengan lebih luas dengan teknologi yang semakin canggih. Tak sepatut kita bekerja dalam kerangka yang lama. Ini impian kita bersama. Jadi saya rasa kupasan yang mengarik dan memberi suatu suntikan yang semangat khusus kepada diri saya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pihak Lembaga Zakat Prof Ayub, saya mengucapkan jutaan terima kasih Prof Rizal. Sama-sama. InsyaAllah ini suatu kata-kata yang boleh mengeratkan lagi hubungan kita dan kerjasama kolaborasi yang lebih kuat akan kita laksanakan insyaAllah. Dan Prof, saya juga nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita sampai ke akhirnya. Dan saya duk tunggu tengok aku ada soalan-soalan yang panas. Walaupun Kedah dalam suasana yang panas pada hari ini. Tak ada soalan Prof. Hujan je. Sintuk hujan lebat. Oh, sintuk hujan lebat. Saya pasal sehari hari ini kalau hujan ribut pun cuaca dia tetap panas. Jadi Prof, saya ucap terima kasih banyak bagi pihak Lembaga Zakat dan semua urustia
Seminar Kewangan Islam Kebangsaan secara atas talian yang julung-julung kali diajarkan oleh Lembaga Zakat. Terima kasih untuk semua. Kita jumpa lagi Prof di lain arena. Sumbangan Prof Ayub, Prof Rizal, UUM, Al-Bukhari sangat kami dambakan insya-Allah. Saya ucap terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.